Episode pertama, pertemuan di bangku taman. Petang di taman rekreasi perumahan itu tenang. Lampu jalan mula menyala, bunyi daun bergeser ditiup angin, dan bau masakan dari dapur rumah-rumah berhampiran menguar. Di bawah pokok beringin, seorang gadis muda duduk di bangku sambil mengurut tangan yang letih. Namanya Nur Aina, 20 tahun, pelajar universiti yang merantau dari kampung. Dia menyewa bilik bersama 5 rekan serumah lain. Rutin mereka sama, kuliah, kerja sambilan, dan tugasan yang menunggu di laptop pada lewat malam. Latar hidup Aina. Aina datang dari keluarga sederhana. Kos hidup di bandar besar memaksa dia berdikari, yuran pengajian, sewa bilik, dan sedikit bantuan untuk adik-adik di kampung. Untuk fleksibilitas waktu, Aina bekerja malam di sebuah kedai serbaneka 7-Eleven berhampiran kampus. Kerja itu membolehkannya hadir kuliah siang dan bekerja waktu malam. Walaupun kadang-kadang keletihan menekan semangat. Kad perniagaan dan tawaran yang mengejutkan. Suatu malam, ketika Aina sedang menyusun rak minuman, seorang pelanggan lelaki pertengahan umur menyapa Aina dengan sopan. Dia tersenyum, menghulurkan kad perniagaan, dan bertanya seperti sudah tahu keadaan Aina. Adik ini masih muda, masih belajar. Aina menjawab sopan, ya, saya masih belajar. Pelanggan itu bertanya lagi, di sini berapa gaji mereka bayar? Aina menunduk, soalan itu terlalu pribadi. Kelihatan pelanggan itu memahami, lalu berkata, beginilah, syarikat kami sedang mencari model sambilan. Saya nampak awak berpotensi. Jika berminat, hubungi nomor ini. Bayaran lumayan bergantung kepada job. Tak semua orang dapat peluang begini. Aina mengucap terima kasih dan meneruskan tugas menyusun barang di rak. Lewat malam itu, Aina pulang ke bilik sewa. Rakan sebiliknya, Farah, masih menaip assignment di laptop. Aina menunjukkan kad itu. Farah meneliti dan terus mencari maklumat syarikat di internet. Farah berkata, oh, ini agensi modeling. Jam kita semak latar belakang mereka. Mereka jumpa laman web resmi dan beberapa testimoni. Farah tanya jika Aina berminat. Aina menggeleng. Sifatnya pemalu dan idea itu membuatnya tidak selesa. Aina mencadangkan agar Farah mencoba jika dia berminat, tetapi ternyata mereka berdua tidak berminat langsung dan melupakan tawaran itu. Kejatuhan akademik dan tekanan keuangan. Keesokan harinya, keputusan semester keluar. Aina gagal beberapa subjek dan perlu ulang peperiksaan. Ini bermakna yuran tambahan dan tekanan keuangan bertambah. Di kampung, ibu bapak juga meminta sedikit bantuan untuk perbelanjaan adik-adik setelah mengetahui Aina bekerja dan mempunyai gaji. Malam itu, Aina duduk termenung di bilik sewanya, memikirkan pilihan. Beberapa hari selepas itu, dalam keadaan tertekan, Aina mengambil keputusan yang berat. Dia menghubungi nomor pada kad perniagaan. Suara di hujung talian mesra. Dia dijemput menghadiri sesi temu duga di sebuah pejabat kecil di pusat bandar pada petang esok. Sesi temu duga agensi modeling. Lokasi dan suasana. Pejabat agensi itu bersih. Dinding dihias gambar model dan katalog. Seorang wanita muda menyambut Aina, memberi borang pendaftaran dan menerangkan proses. Pertama, pendaftaran dan pemeriksaan asas. Isi borang, tunjukkan kad pelajar, dan berikan nomor telepon. Kedua, portfolio ringkas. Mereka minta beberapa gambar muka dan gambar penuh. Aina hanya ada gambar biasa. Jadi Aina disolek oleh seorang juru makeup dan juru foto kecil di situ mengambil beberapa foto ringkas. Ketiga, ujian berjalan dan pose. Aina diminta berjalan seperti di pentas kecil dan melakukan beberapa pose santai untuk kamera. Keempat, ujian ekspresi dan pembacaan skrip. Seorang juru gaya meminta Aina membaca beberapa baris iklan untuk menilai ekspresi dan intonasi. Kelima, perbincangan jenis job. Mereka terangkan jenis kerja sambilan, katalog pakaian, iklan produk, dan kadang-kadang kerja promosi acara. Bayaran berbeza mengikut job. Ada kerja yang memerlukan penampilan lebih formal,
ada juga yang lebih kasual. Keenam, semakan media sosial. Mereka meminta pautan media sosial untuk menilai image awam. Aina diberi amaran untuk menjaga kandungan jika terpilih. Ketujuh, terma kontrak sementara. Jika terpilih, kontrak sambilan akan ditawarkan job. Tiada gaji tetap, tetapi bayaran per job dinyatakan. Terdapat klausa mengenai hak gambar dan penggunaan image. Kedelapan, soalan keselamatan. Mereka menanyakan keselesaan Aina dengan jenis pakaian dan lokasi penggambaran. Aina diberi hak untuk menolak job yang membuatnya tidak selesa. Aina tidak terus menerima apa-apa keputusan pada hari itu. Dia pulang dengan kepala penuh persoalan. Adakah ini yang aku mahukan? Pertemuan dengan kopi di taman. Dalam keadaan berat hati, Aina singgah di taman rekreasi untuk menenangkan pikiran. Dia duduk di bangku yang sama tempat dia sering melepak selepas kerja. Tiba-tiba seekor kucing Parsi berwarna perang coklat melintas dan berhenti di hadapannya, mengiau perlahan. Kucing itu jinak. Aina memeriksa tag di lehernya dan membaca nama kopi serta nomor telepon pemilik. Aina mendukung kopi dan berjalan ke blok sebelah, menekan loceng. Pintu dibuka oleh seorang wanita tua berwajah lembut, rambut putih disanggul kemas, mata yang berkaca tetapi cerah. Dia memperkenalkan diri sebagai Puan Zainab binti Harun. Di ambang pintu, album foto lama dan beberapa kostum teater kelihatan di ruang tamu. Aina berkata, "Maaf Puan, saya jumpa kucing Puan di taman. Nama dia Kopi, kan? Puan ini penjaganya." Puan Zainab menjawab, "Ya, itu Kopi dan saya penjaganya. Terima kasih, anak. Dia suka berkeliaran bila saya leka." Mereka berbual ringkas. Puan Zainab memandang Aina dengan penuh minat, bertanya tentang kuliah dan kerja Aina. Aina, yang masih tertekan dengan keputusan peperiksaan dan kerja sambilan bercerita sedikit tentang keadaannya kepada Puan Zainab. Tawaran menjaga kopi dan keputusan Aina. Beberapa hari selepas pertemuan pertama, hubungan mereka semakin rapat. Puan Zainab sering meminta Aina tolong menjaga kopi ketika dia perlu ke klinik atau membeli barang. Mengetahui Aina seorang pelajar, Puan Zainab akan membayar sedikit upah kepada Aina berdasarkan masa yang diambil untuk menjaga kopi. Suatu petang, selepas Aina membantu memberi makan dan menyikat bulu kopi, Puan Zainab duduk di hadapannya sambil memegang sebuah gambar potret seorang wanita muda yang cantik. Aina, wanita dalam gambar ini namanya Zara Laila. Bersambung ke episode yang akan datang.